Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, that's right. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama dalam session sembang bual bicara kita. Okay, dan Alhamdulillah juga hari ini hari Khamis, perjalanan sungguh lancar hari ini walaupun ada beberapa meeting lagi online hari ini. Dan insyaAllah minggu depan pun kita akan ada session online training. Dan saya dapat rasakan bahawa sampai masa yang kita kena adopt dengan suasana training online ni. Kerana apa? Saya yakin medium online ni adalah salah satu option untuk kita belajar dan juga untuk kita continue mempelajari ilmu dan upgrade diri. Kerana apa? Saya yakin dalam perjalanan hidup kita, kita jangan miss untuk belajar. Dalam perjalanan hidup kita, kita jangan, orang kata, berhenti untuk belajar. Dan dalam perjalanan hidup kita, jangan lepaskan peluang walaupun sedetik untuk belajar. Kerana apa? Perkara yang akan membezakan antara seorang dengan seorang yang lain adalah ilmu dia. Suatu yang akan membezakan seorang dengan orang yang lain adalah apa dia? Cara mereka berfikir. Dan yang akan membezakan juga satu orang dengan orang yang lain adalah bagaimana mereka menggunakan ilmu tersebut untuk beri manfaat kepada ramai orang. Ingat, sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat kepada orang lain. Dan lebih ramai anda boleh kongsi, lebih ramai orang yang mendapat manfaat ilmu anda, lebih baik. So that's why, kenapa dalam safety penting untuk kita berkongsi ilmu yang kita ada. Tapi isu dia adalah bagaimana kita nak menyampaikan dengan mudah. Bagaimana kita nak menyampaikan supaya orang faham. Bagaimana kita nak menyampaikan supaya orang boleh menerima dan akhirnya akan trigger perubahan. Itu penting. Kerana apa? Semalam kita dah share. Antara salah satu tugas safety officer yang penting adalah apa dah? Beri orang tahu, beri orang faham dan beri orang buat. Betul? So itu jelas. Kalau pagi-pagi anda ronda untuk buat walkabout pun, make sure tujuan kita untuk walkabout bukan nak cari salah saja. Tujuan kita untuk meronda, buat pagi, round pagi bukan untuk cari salah saja. Kita buat, orang kata, workplace inspection bukan nak cari salah saja. Tujuan kita bila kita nak buat workplace inspection adalah untuk beri orang tahu, beri orang faham dan beri mereka pengetahuan untuk buat dengan betul. Always remember that part. Kerana apa? Manusia ada jenis yang beri alasan. Ada dua jenis manusia. Berapa jenis? Dua jenis manusia. Tulis kat situ. Okay? Satu adalah manusia yang selalu beri alasan. Apa-apa perkara pun kepala otak ni memikir alasan dulu. Alasan. Dalam kepala otak ni fikir, apa aku nak menjawab ni? Apa aku nak tai chi ni? Faham tak? So ada jenis-jenis manusia memang kepala otak dia memang kerja nak mentai chi je. Hanya nak bagi alasan je. Kalau boleh nak escape daripada melakukan, buat. Kerana apa? Kerana kemalasan kepala otak dia tu. Okay. Memang ada orang macam tu. Memang ada. So that's why sebagai safety practitioner, amat penting kita mengetahui ilmu tentang psikologi. Amat penting untuk kita tahu ilmu tentang orang kata pemikiran manusia. Amat penting untuk kita tahu bagaimana manusia berfikir dan seterusnya kita boleh menggunakan ilmu tersebut untuk influence mereka. Okay, itu penting. Kerana apa? Kita deal dengan manusia. Kita bukan deal dengan binatang. Kalau dengan binatang senang aja kita tambat dia, faham tak? Dan lepas tu kita rotan aja, faham tak? Manusia adalah salah satu orang kata makhluk yang unik. Manusia adalah juga salah satu makhluk yang kita kena faham bagaimana mereka berfikir. Okay, that's why salah satu ilmu yang penting dalam safety adalah ilmu berkaitan psikologi. Kerana apa? Manusia bertindak menggunakan kepala otak. Manusia mengambil tindakan berdasarkan apa yang ada dalam kepala otak mereka. Manusia respon dengan keadaan sekitaran dengan bagaimana persepsi dalam kepala otak mereka. That one kita kena faham that particular situation. Okay, so therefore bila kita melakukan sesuatu, make sure kita tahu bagaimana dan siapa orang yang kita menghadapi ini.
Yang pertama apa dia? Orang yang banyak bagi alasan. Orang yang always bagi excuse. Orang yang selalu suka nak tai chi. Orang yang suka nak menyalahkan orang lain. Ada jenis orang macam tu. Betul? Yang pertama. Okey, yang kedua adalah orang yang akan support kita. Orang yang akan kata beri sokongan pada kita. Orang yang maybe sekurang-kurangnya kalau kata mereka tak melawan pun mereka akan memberi orang kata support. Sama ada dari segi masa, maybe dari segi physical, maybe dari segi penglibatan, contribution, all that part. So we have to understand that particular things. Ada orang yang suka contribute, ada orang suka bekerjasama. Okay. Dan yang ketiga, extra sikit. Kita tulis kat bawah ni, siapa yang ada. Yang ketiga, ada juga jenis manusia yang jenis tak kisah. Buat tak tahu pun. Apa yang berlaku dengan dia, lantak pergi lah. Bukan asal janji, tak ada kena-mengena dengan gaji aku. Janji tiap-tiap bulan aku dapat gaji. Janji dia tak kacau aku. Janji, orang kata aku tenang, tak ada masalah. Tak apa, sudah. Ada juga orang macam tu. So that's why, bila kita deal dengan manusia begini, mana kita tahu bagaimana cara manusia berfikir. That's why malam ni kita nak share sedikit how people think. Dan bagaimana kita nak handle manusia secara psikologi. Okay, boleh? Siapa yang nak beritahu? Saya nak tahu. Tadi kali tu, saya nak tahu. Dan saya share lagi. Betul? Dan jangan lupa, tolong love, like and share. Love and like and share. Kalau boleh lebih banyak lagi bagus. Kalau ada kat dalam 5-6 grup lagi bagus. Tolong share supaya kita boleh beri manfaat kepada ramai orang. Betul? Ada orang yang tak tahu macam mana nak share pula. Okay, Encik Fakrul, macam mana nak share? Itu masalah sikit tu. Faham saya? So tangan tu kalau dah dengar, sambil-sambil tu share lah. Faham saya? Okay, contoh dia. Kat butang bawah ni. Nampak ni bawah ni? Bawah ni ada share, betul? So tekan share tu. Tekan share tu. Faham saya? Dan lepas tu share lah kat mana-mana. Contohnya kat sini kita ada share kat mana. Okay, share macam tu. Faham tak? Kan senang sikit. So bila anda share macam tu, lebih ramai orang bermanfaat. Kita kalau ada grup dekat banyak-banyak pun, buat bodoh je tak boleh beri manfaat, buat apa? Faham tak? Dah lah hidup ni, orang kata untuk memberi. Tapi apa yang kita boleh beri itu penting. Walaupun dengan berkongsi pun okey je. Dah apa, kita bagi dia tahu, bagi dia faham. Okey, bagi dia buat. Orang dapat. Okey. So, ada tengok saya pakai baju warna merah ni. Sempena New Year. Okey, so kita tengok siapa yang ada, siapa nak. Beritahu saya nak. Saya share lagi malam ni. Okey, good. Siapa ada malam ni? Hai. Hai Surashan, apa khabar? Surashan, sihat? Okey, bagus. Kita ada Iskandar. Waalaikumsalam Iskandar. Ayub. Okey. Kita ada Ajay, kita ada Ajay, apa khabar Ajay? Sihat? Waalaikumsalam. Suhaimizan, apa khabar? Suhaimizan, sihat? Alhamdulillah. Amboi, waalaikumsalam. Baju merah. Raya Cina ni, kita nak menyambut kawan-kawan kita, Vini, betul? Dan kawan-kawan kita yang Chinese, Happy New Year pada anda semua. Semoga tahun depan dan New Year akan beri anda sinar yang lebih gemilang. Dan jadi sektor yang berani pada tahun seterusnya. Okey, boleh? Okey, good. So, siapa ada lagi ni? Kita ada Amy. Apa khabar, Mami? Saya buat morning round. Semua orang cakap saya good morning. Bagi sedikit semangat. Baik. Bagus. Jumpa je good morning. Good morning, betul? Dan mulai besok tukar sikit. Bagi tu selamat pagi. Apa dah? Selamat pagi. Kerana apa? Kita nak suruh dia orang sebut selamat tu, Amy. Okey, Amy? Mulai besok cakap apa? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat petang. Boleh? Okey, so bila dia sebut selamat, so sekurang-kurangnya itu doa dia untuk selamat. So itu sebabnya kita buat doa selamat. Faham saya? Bukan kita buat doa good. Boleh? Okey, good. Suryani, apa khabar Suryani? Waalaikumsalam. Ada berkaitan. Hai. Vini, Happy Chinese New Year. Okay, Happy Holiday everyone. Okay, terima kasih. Okay, Iskandar. Happy New Year. Hai. Okay, bagus. Azizul, apa khabar Zul? Sehat? Okay, good. Waalaikumsalam semua. Okay, good. Fadil, Rusli. Wah, Rusli, kongsi baca ya. Ni kena bagi limau ni. Okay, good. So, malam ni kita nak berkongsi sedikit aja. Kita nak berkaji tentang satu ilmu yang penting. The power to influence. Apa dah? The power influence. Kerana apa? Saya akan share anda 3 perkara. 3 ilmu yang amat penting. Number 1, dipanggil apa? Leadership. The power to
influence. Okay, the power to influence and leadership. Faham tak? Yang kedua adalah communication. Communication apa? The power to connect. Tulis kat situ. Siapa yang ada tulis kat situ, tolong tulis. Okay, belajar benda ni. Best. Pertama apa dia? Leadership. The power to influence. Kedua, communication. The power to connect. Dan yang ketiga, we are talking about psychology. The power to control. Apa dah? Control. Nampak? Kerana apa? Manusia ni, control panel dia adalah kepala otak dia. Akibatnya ni apa dah? Kepala otak dia ni. Kepala otak ni dipanggil apa dah? Control panel. Apa dah? Control panel. So therefore, kalau kita dapat control apa yang ada dalam kepala otak ni, kalau kita faham apa yang ada dalam kepala otak ni, dan kalau kita tahu apa yang kepala otak ni fikir dan bagaimana ia berfungsi, kita boleh kawal kepala otak dia ni. Betul? Okay, so that's penting. Kenapa? Kepala otak ni adalah di mana keputusan dibuat. Kepala otak ni adalah di mana arahan dilakukan. Kepala otak ni juga adalah di mana manusia nak ikut, tak nak ikut, nak comply, tak nak comply. So that's why kita kena faham, bila orang tak pakai safety shoe, bukan kita tegur kaki dia. Betul? Kita kena tengok kat kepala otak dia ni, apa yang menyebabkan dia sengal sangat tak nak pakai safety shoe. Betul? So kita hack kepala otak dia. Apa dah? Hack kepala otak dia. Kalau orang tu tak pakai PPE, bukan kita tegur dekat tangan dia. Bukan kita tegur dekat dia punya kaki ke bahagian-bahagian dia tak pakai PPE. Betul? Kerana apa? Keputusan untuk memakai PPE atau tidak ada di dalam kepala otak dia. So that's why satu ilmu yang paling penting adalah ilmu kepala otak. Dan kita kena tahu bagaimana kepala otak ni berfikir dan bagaimana kepala otak ni membuat sesuatu keputusan. Nak pakai atau tak nak pakai. Betul? Itu kita kena faham. So therefore, dalam ilmu psikologi, kita akan faham bagaimana manusia berfikir. Yang pertama, okay, malam ni kita share geli-geli je, ringan-ringan je. Boleh? Ringan-ringan je. Okay, good. Dalam ilmu psikologi, satu perkataan yang saya selalu kongsi. Apa dia? Give what people want, you will get what you want. Kita tulis kat situ. Okay, apa dia punya keyword? You give what people want, you will get what you want. So that's why kenapa dalam psikologi we are talking about give first. Apa dah? Give first. On that part. So dengan cara kita beri orang dulu dan orang akan give us back. Kerana apa? Manusia ni ada satu sikap yang best dalam kepala otak dia. Bila dia dapat sesuatu, dia akan rasa bersalah kalau dia tak dapat nak memberi balik. Okay, nampak tak? That's why kita kena faham dalam hidup sebenarnya kita jangan gunakan konsep give and take. Kerana apa? Kalau you gunakan konsep give and take, kita akan rasa frust bila kita tak dapat take. Nampak tak? Okay, so that's why ilmu psikologi ni penting untuk anda tahu bagaimana orang berfikir dan bagaimana dia membuat tindakan itu. So kerana apa? Bila kita tahu, so kita boleh kontrol dia. Kita boleh baca pemikiran dia. Kita boleh baca tindakan dia. Nampak tak? So indirectly, orang pernah cakap, human are unpredictable creature. Okay? Saya tak percaya benda itu kerana apa? Apa yang orang lakukan biasanya adalah sesuatu yang dia biasa buat. Okay? So that's why yang kita kena tahu adalah bagaimana pemikiran itu berfungsi. Bagaimana kepala otak ni membuat keputusan. Bagaimana kepala otak ni bersambung-sambung dalam ni, betul? Membuat keputusan untuk comply atau tidak comply. Membuat keputusan nak patuh atau tidak patuh. Kepala otak juga yang menentukan sama ada nak ikut tak nak ikut. Ataupun tak nak berlawan pun. Tak kira dia level mana. Sama ada di level top management, di level management, di level worker, ataupun general worker, ataupun non-managerial. As long as dia manusia, as long as dia ada kepala otak, then you kena tahu bagaimana nak hack kepala otak dia. Apa macam ni? Hack kepala otak dia. Boleh? Okay? Boleh ke ni? So, that's why benda-benda advance ni tak ramai dan tak banyak tempat yang anda boleh belajar. Benda-benda advance ni
Yang anda kena faham. Bila anda faham, oh padan macam ni lah. Dia fikir, oh macam ni rupanya. Oh padan pun dia tak nak ikut. Oh padan pun dia against aku. Nampak tak? So anda dah boleh baca dah benda tu. So kerana apa? Human are predictable in some certain extent. Kerana apa? Manusia ni akan selalu buat perkara yang sama berulang-ulang. Okay. So that's why kita kena faham apa yang orang suka. Sama juga. Semua orang suka sesuatu. Dan that's why perasan tak? Kalau kita pergi ke mana-mana. Kalau kita pergi ke kedai makan tu, kita akan pergi ke kedai makan tu selalu je. Dan kadang-kadang kita bawa kawan-kawan kita pergi kedai makan tu. Kerana apa? Dia ada sesuatu yang kita suka. Kita kena faham benda tu. So that's why bila ada perkara yang bersuka, manusia akan selalu repeated. Okay. So bagaimana nak control pemikiran mereka? Benda ni memang advance, betul? So siapa-siapa yang nak tahu advance ni, memang best. Siapa nak tahu? Tulis tu, nak tahu advance. Kenapa? Bila kita tahu psikologi manusia, kita pegang kepala otak dia. Faham tak? Kita pegang cara pemikiran dia. Kita pegang bagaimana mereka membuat keputusan. Itu penting. So that's why ada yang tanya saya, bagaimana nak belajar benda ni? Bagaimana nak tahu perkara-perkara ni? Bagaimana nak dapat advanced knowledge tentang perkara ni? So siapa nak tahu? Tulis kat situ, nak tahu. Tulis nak? Nak. Okay, good. Okay, that's why bila kita tahu bagaimana manusia berfikir, kita boleh control output yang akan dihasilkan. Itu kita kena faham. That's why kita bukan nak manipulate manusia. No. Never manipulate other people. Kita bukan nak orang kata bully dia. No. Kita tidak bully dia. Kita bukan nak orang kata menyusahkan dia. No. Kita tak nak menyusahkan dia. Yang kita nak apa? Dia in our control to comply. Apa dah? To comply. Itu saja. Okay. As long as dia comply, dia akan menyenangkan semua orang. Yang bahayanya bila kepala otak ni, betul? Nakal dan tak nak comply. Suruh pakai, tak nak pakai. Suruh follow SOP, tak nak follow SOP. Suruh buat sesuatu against. Dan yang paling bahaya sekali adalah against. Dia ajak pula kawan-kawan tu against. Faham tak? So that's why we have to understand bagaimana kepala otak ni berfikir. So that's why kalau anda tahu bagaimana dia berfikir dan kita boleh buat keputusan yang lebih baik. Kita tahu bagaimana keputusan itu dilakukan dan kita akan bantu dia untuk buat keputusan. Apa dah? Bantu dia. Kita tak paksa dia. Kita tak orang kata manipulate dia. Tapi kita bantu dia untuk buat keputusan yang betul. Okay. Bagus. So that's why untuk tahu advance ni, saya dah memang, saya tahu because cabaran kita adalah untuk control manusia. Cabaran kita adalah untuk be in control of others. Betul? So therefore, kerana benda tu saya cakap terus terang tak ramai, tak banyak tempat yang ajar benda tu. So that's why dengan permintaan ramai dan juga untuk membantu safety ni, so kita akan pelajari benda tu dalam mana? Dekat dalam IOP. Apa? Intensive OSH Professional. Di mana kita akan gali apa dalam kepala otak ni. Bagaimana manusia buat keputusan dalam kepala otak ni. Bagaimana kepala otak ni berfikir. Apa psikologi dalam kepala otak ni yang kita tahu. Dan kita kena tahu bagaimana hack kepala otak tu. Apa dah? Hack kepala otak tu. Okay, on that part. Betul? So, bila kita boleh hack dan kita boleh expect the result yang berbeza. Tapi ingat, ada kesan dia. Okay, ada kesan yang kita kena tahu. Ada side effect dia. Betul? Faham saya? So, kita kena tahu bagaimana kita nak control and juga ensure the feedback apa yang kita nak. Okay, boleh? Okay, so mulai besok kita akan share apa yang orang nak. Dan macam saya beritahu, bila kita bagi apa yang orang nak, kita akan dapat apa yang kita nak. Faham saya? So, kita bermain dengan psikologi manusia. Okay, boleh? So, besok kita akan belajar sedikit advance. Apa dia? Bagaimana manusia berfikir dan apa yang ada dalam kepala otak dia ni yang menyebabkan dia bertindak sesuatu. Menyebabkan dia membuat keputusan untuk nak atau tak nak. Nak buat atau tak nak buat. Nak pakai atau tak nak pakai. Nak ikut atau tak nak ikut. So, kita akan share sedikit bagaimana kepala otak ni berfungsi. Apa ada dalam kepala otak ni. So, therefore, kita faham bagaimana mereka berfikir. So, kita boleh control
result yang kita nak mereka keluar. Okey, boleh? Ada orang kata, oh Cik Fakrul ni boleh pakai ke untuk bos? Boleh. Oh Cik Fakrul ni boleh pakai ke untuk manager? Boleh kalau kita gunakan pada tempat yang betul. Okey? Okey, bagus. So malam besok kita akan belajar bagaimana nak memahami pemikiran dan pola pemikiran manusia. The power to control. Okey? Okey, so selamat malam semua sekali. So kepada kawan-kawan kita yang Chinese, selamat Happy Chinese New Year. Dan juga kepada kawan-kawan yang lain, selamat bercuti. Betul tak? So ingat, walau cuti-cuti pun, be safe, be healthy and be excellent. Betul? So take care of yourself and take care of others. Okay? So kita jumpa lagi. Okay, bye.